Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kata sallallahu alaihi wasallam, iza qulta situ la ilaha illallah talabakallahu biha wa bihaqqiha wa huwa alla tansuba al asya'a illa ilaihi. Iza qulta, apabila engkau mengungkapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menuntut engkau dengannya dan dengan haknya. Bila engkau tuntut dia kalimah la ilaha illallah, mana ada tanggungjawab bagi kita. Ya, banyak situ masuk itu. Tanggungjawab dalam bab akidah, kena mengenal dia. Tanggungjawab syariat, kena ikut syariat dia, dan seterusnya bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil kita kena mengetahui segala hukum hakam dia, segala tuntutan dia, dan melaksanakan. Sebab kita telah mengaku ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan jangan disyirikkan. La ilaha, tiada Tuhan melainkan dia je. Yang Muhammad Tuhan apa? Sesat betul, dan banyak kena tangkap. Kat Melaka, kat Jasin kena tangkap. Ada yang bos dia dah cabut lagi luar negara, dia takut pula. Ya. Ni something pengecut panggil. Kau tunggulah kalau kau betul kan. Jauh kamu dah banyak tangkap. Allah. Dulu kat mana? Gaji apa? Panji alam. Macam-macam ajaran tuan ni. Itu macam kejahilan. Bahayanya kejahilan. Kufur dengan jahil antara mata putih dan mata hitam. Mana dekat sangat. Bahayanya kejahilan, dia dekat dengan kekufuran. Ya. Lepas tu dah samsing pula cakap setengah tu. Dah kena tangkap, semua takut. Allah. Ada satu tempat tu lagi tak, dia buat ajaran sesat, dia dua orang ni kan. Yang masuk syurga dia dua orang, lain semua neraka dia. Wah, macam syurga apa dia punya. Tapi mati Allah Ta'ala tunjuk kan ni. Masa nak mati tu, dalam rumah dia mati semua. Raung-raung kan. Oh, dahsyat betul. Allah Ta'ala tunjuk atas dunia ni. Menderit dia, melaung macam. Dah pun dia kena tak tahu tu kan ni. Dahsyat. Macam-macam kan ni. Itu bahaya tadi, ilmu cakap bahaya tadi. Iza qulta, apabila engkau kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, kita nafi tu. Tiada Tuhan mana tiada zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Mana tiada zat yang terkaya dari yang lain dan berhajat yang lain kepada dia. Tuhan. Tak ada macam tu. Illallah melainkan tunggal, Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala tempat berhajat segala-gala, dan dia tidak berhajat pada siapa. Dia terlepas, mutlak, mana terlepas dari ikatan sesiapa. Sebalik yang lain ialah muqayyad, terikat dengan dia setiap saat. Ya, tidak ada zat macam ni melainkan tunggal Allah je. Mana ada yang lain? Yang lain semua muqayyad. Ya, sebab wujud kita adalah kudus, baharu. Bila baharu, nak pergi pada ada, mesti ada fa'il mujid. Itu situ habis dah. Top. Allah Ta'ala tak ada, wujud dia asli. Dia asal kidam kan. Situ dah cukup dah. Mana kata Muhammad Tuhan? Muhammad ada awal tak? Ada. Habis yang kau camuk maulid Nabi tu apa? Maulidin Nabi tu air maulid Nabi, mana air kelahiran Salah mana lahir. Sebelum tu belum ada lagi zahir. Mana baharu. Engkau kata Tuhan apa? Tak kenal Tuhan tu masalah. Kalau macam tu kata Tuhan, kata Tuhan apa makna, tanya dia. Confirm dia tak payah jawabnya. Kalau dia tahu makna ketuhanan, dia tak akan cakap gitu, dan ya, menunjukkan kejahilan dan bahaya. Allah, apabila engkau mengucapkan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala pasti menuntut engkau dengannya. Ya, ada tuntutan dalam kalimah tu. Dan dengan haknya, dan itulah bahawa engkau tidak menisbahkan segala perkara melainkan hanya kepadanya. Bila faham makna ketuhanan, maka alla tunsabu al asya illa ilaih. Kita tak akan membangsakan semua melainkan kepada dia. Ya, semua makhluk, bila makhluk mana apa, allazi khuliqah, dia jadi. Ya, siapa yang jadi? Dia, semua kembali pada dia balik. Ya, semua perkara tunsabu dibangsakan kepada Allah Ta'ala. Sebab tu ucapan istirja, inna lillah, semua ni, kami semua ni milik Allah. Wa inna, dan kita ni ilaihi, kepadanya ni ilaihi rajiun, akan kembali. Jadi semua balik dari dia, dengan dia, kepada dia. Tamam. Minallah, kullu min indillah, semua dari Allah Ta'ala. Sekarang ni billah, mana dengan dia.
Ya, dapat apa pun semua biiznillah, dengan izin dia. Kemudian semua balik kepada dia balik. Habis. Kita apa ada dan apa tadi. Hakikat ni tidak memilih. Semua daripada dia. Tauhid yang khas ialah tauhid memandang, memadamkan keperasanan kalbi kita dengan makhluk. Tunggal dia je. Baru dikenal Tuhan betul. Habis tu. Kemudian misalul qalb iza sallamtahu ila nafs kaman ta'allaka bi gharikin pagharika kullu wahidin minhuma. Perumpamaan hati, ya, sebab ilmu paling besar di antara ilmu hati, ilmu qalbi, ilmu ruh, ya, sebab kita tasawuf semua bahas qalbi dan dibahas tempat tilik Tuhan, ya, sangat besar. Kalau tu baik, settle, semua settle. Kalau tu rosak, semua rosak, ya. Nak menjaga qalbi, sebanyak-banyak beribu kitab urusan bab qalbi dan nak bahas dia, kelebihan dia, nak jaga dia punya perkembangan dia, peringkat dia, maratibu, macam-macam dan itu besarnya kejadian hakikat insan. Apa hakikat insan? Ar-ruh. Apa nama dia lagi? Qalbi, fuad, sir, syarab, itu semua nama dia tu, ya. Yang kesimpulan dia satu je. Apa nama dia sebenarnya? Ruh, qalbi, syarab, fuad, lub, itu semua makna sama saja. Nama berbeza dengan sebab martabat. Hakikat dia apa? Latifatur rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Itulah dia. Itu hakikat dia tu. Dia kalau keluar daripada diri kita, kita pun mati. Kalau bahasa halus sikit, mam. Kalau bahasa halus sikit, mam. Habis tu tuan, dia keluar je habis lah. Hilang taiko dia. Dia raja ke, dia rakyat ke, kan? Dia orang miskin, orang kaya sama, semua terjongkang kan? Ya, tinggal apa? Katupkan mata, tutup mulut. Sebab roh dia keluar daripada atas. 3 kali sentapan. Sentapan pertama daripada ujung kaki sampai lutut. Yang kedua lutut sampai pusat. Yang ketiga pusat sampai gargarah, halqum. Sebab tu Nabi kata malam yugharghir. Selama halqum kita tak sampai nyaut, tak sampai gargarah. Kalau sampai ke gargarah, ghulliqat abwabut taubah, ditutup pintu taubat. Habis. Ya. Dia sampai sini je dia pun keluar. Bila keluar tu mata akan mengikut pemergian hakikat diri tu, sum tu keluar. Maka sejuklah badan. Ya, terkejunglah tengah mata boleh terluka dan ketiga itu tutup, sunat tutupkan mata dia. Mulut pada tengah-tengah, rapat dengan mulut, ikat dengan kain perca kan. Habislah dia dah keluar dah. Lepas tu bila bapak meninggal, anak dia balik daripada Johor, daripada Kuala Lumpur, bapak dia tengah ada apa? Ditutup. Orang baca Yasin tutup kan. Dia pun naik di rumah, mak dia tunjuk. Tu anak, bapak engkau dah tak ada. Anak jawab, kan ada tu. Kalau tak ada bapak tu, bapak ada tu. Dalam kain kapan kan bapak tu. Dah tak ada. Mana yang ada siapa? Bukan jasad tu sebenarnya. Yang ada tu roh. Dia ada baru kita kira. Dia tak ada orang tak kira. Kan? Dia kata bapak kau dah tak ada. Anak dia pun buat lawyer buruk dia. Kan ada tu. Tu kan bapak tengah terbaring tu. Dah tak ada. Yang ada tu siapa? Dia tu lah roh, hakikat. Bila dia keluar, kita tak ada. Dia terkejung apa, sangkau tinggal bungkus je, mandi, semayang kan, sumbat dalam liang lahat, ya. Kalau badan gemuk, wah sedawa dah ulat-ulat dalam tanah tu. Ini makan besar gitu. Itu jasad sangka. Sangka tak ada makna tentang kita humban dalam liang lahat. Yang harga tu dia tu, hakikat ruh. Dia tak akan mati. Tuhan kekalkan dia. Tapi dia bukan Tuhan. Dia makhluk yang dijadikan oleh Allah. Tapi Tuhan kekalkan dia. Dia ada awal, tapi Tuhan tak akhirkan dia. Dia akan menerima dua, sama ada nikmat atau azab di akhirat. Ya, dia yang kita nak jaga tu. Yang kita pula jaga yang sangkau soleh, sangkau. Sangkau kita soleh pun Tuhan jaga kalau kadar sudah dah. Waktu umban dan liang lahat besok dia nak dijaga tu. Ya, biar dia sihat. Sihat dengan apa? Dengan iman, sihat dengan amal saleh, dengan mentaati perintah Tuhan. Baru dia cantik. Kalau tak ada benda bekalan, jawab dia kan. Kita nak hidup atas dunia berapa hari ni pun Allah. Puan nak cik bekal kan, sana kekal selama-lama. Kau cukup tak dengan bekal amal yang kita bawa? Itu maknanya. Ya, tu kena semak balik, perhati balik lah, muhasabah ni. Habis tu. Jadi perumpamaan hati apabila engkau menyerahkan kepada nafsu. Ya, hakikat diri kita tidak pernah kenal Tuhan dulu. Alastu birabbikum qalu bala, tiba-tiba Tuhan uji atas dunia dengan syaitan, dengan nafsu, dengan dunia, kita serah daripada nafsu. Iza sallamta ila nafsik adalah seperti orang yang berpaut kepada orang yang lemas. Ya, dia tak tiba berenang, dia terjatuh dalam apa,
tasik dalam gaung ke dalam laut tu kan, dia tak tiba nak terkapai-kapai. Tiba-tiba seorang lagi terkejut, dia pun tak tiba nak angkat. Dia paut dua-dua tenggelam. Ya. Makna kita berpaut kepada nafsu bermakna kita menenggelamkan kepada kebinasaan hidup itu. Jangan berpaut kepada nafsu, berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Itu makna iza sallamta ila nafs, kau serahkan diri kepada nafsu, kaman ta'allaka bi gharik, seolah-olah orang yang tenggelam tadi dia gauyut pada orang tak kerti berenang. Jawab dia, pagharaka kullu wahidin minhumah. Ya, maka setiap seorang daripada keduanya pasti akan tenggelam. Ya, mana tak akan selamat, mati lemaslah keduanya. Begitulah bila insan dia tak berpaut dengan Ta'ala, dia ikut nafsu dia, maka tenggelamlah ia dalam kebinasaan. Ya, kebinasaan di dunia dia tak jumpa jalan, jalan petunjuk yang sebenar, maka di akhirat yang menunggu dia azab yang maha dahsyat. Wala ayazabillah. Wa misalun nafsula iza sallamtaha lil qalb kaman aslama nafsahu ila awamin qawiyyin fasallimha lahu fala takun mimman aslama qalbahu ila nafsih fahal ra'aita basiran qallada nafsahu ila a'ma yaquduh. Dan perumpamaan nafsu apabila engkau menyerahkan kepada hati adalah seperti seorang yang menyerahkan diri kepada perenang yang handal. Ada dia. Ya, sebab hati dia boleh mengenali Allah Taala. Kalau nafsu tak ada, dah hancur kita. Jadi bila kita serahkan dia pada qalbin salim, hati yang sejahtera, yang kenal akan Tuhannya, yang tunduk dan patuh, seolah kita menyerahkan pada perenang. Kita berpaut pada perenang, insya-Allah dia boleh bawa kita naik ke darat. Ya. Itu. Oleh itu serahkanlah nafsumu kepadanya. Serahkan nafsu kita ni kepada qalbi, ya. Sebab qalbi ni adalah dia sudah mula mengenali Tuhan. Di makam qalbi tu dia ada nur, tuan ni. Innan nura iza dakhalal qalb. Badan nur bila masuk dalam hati, bermakna hati itu boleh menerima nur. Infasahawan syara, dia lapang tenang. Ya, lalu ditanya kepada Nabi, hal lizalika min alamati allati tu'rafu biha, adakah tanda hati sudah ada nur mana dia Rasulullah? Rasulullah kata na'am, ada. 3 dia nak. Pertama, at-tajafi andaril ghurur. Hati yang ada nur, ibarat sini dia perenang handal ni, ialah dia tajafi andaril ghurur, hati yang renggang daripada dunia yang menipu daya. Dia ambil dunia yang boleh diguna pada jalan Allah. Dia tak ambil dunia ikut nafsu dia sampai dia terbenam dalam kesesatan. Tak. Ini qalbi satu syarat dia. Dia renggang daripada dunia yang menipu daya. Dia tidak dekatkan diri dia kepada dunia yang menipu daya. At-tajafi andaru wal inaba ila daril khulud, dan hati dia sentiasa kembali mengenangkan keadaan dia selepas kematian hingga akhirat. Ya, dia buat sekali apa kesan besok, aku buat macam ni besok apa kesan menghadap Tuhan. Anda mula benda tu ada dalam qalbi dia. Itu makna hati yang selamat. Kemudian wasti'dad lil maut qabla nuzul maut, dia membuat persiapan kematian sebelum datangnya mati. Dia sembahyang, dia puasa, dia belajar, buat ibadat tu, buat dan sebagainya. Jadi orang yang buat ibadat, tuan-tuan pergi suar, pergi masjid, pergi belajar, buat kebajikan tu dan sebagainya, menandakan tuan-tuan punya hati sudah ada nur. Kalau tak ada nur, dia tak boleh pergi suar masjid kan. Tanya suar masjid kampung dia pun tak perasan lah. Oh, suar dia tak perasan. Suar dia Latif kenal. Kau duduk mana? Kampung tak perasan. Oh, tak perasan. Masjid kenal. Masjid pun tak perasan. Belah kanan ke belah kiri. Wah, tu berat kerja. Mana nur tak ada, gelap tu. Kepada tempat lain pergi kan. Ya. Jadi bila kenal, dia buat ibadat sikit banyak tu menanda nur dah ada. Cuma nur tu berbeza lah. Ya. Ada nur 20%, 20 watt, ada 50 watt, ada 100 watt, ada 250 watt. Wali-wali ni macam 250 kan. Pum. Satu dia punya apa? Macam spotlight. Dia punya apa kan? Jauh peniti pun dia nampak. Takut kita punya nur macam lampu tidur. Selipar Jepun pun mana selipar aku sarung silap. Sebab dia tak cas kan. Dia dulu satu lampu orang panggil lampu gasling. Kenal kan? Dah bau yang tak kenal. Lampu gasling ni kita pam dia lagi terang. Kita cas dia lagi terang. Kalau kita lembiar lama malam kan. Macam itulah. Qalbi kita boleh cas dia, zikir banyak, ibadat banyak, dia terang. Kalau kita biarkan dia, lama-lama dia jam kan. Sebab sentiasa kena pantau. Itu satu daripada apa? Hakikatul insan, hakikat insan, yang mana dia ni kita kena jaga habis-habisan. Dia cantiklah kita di sana besok. Kalau dia rosak di sana, wal ayazabillah. Habis. Dan satu lagi, iza amkanaka an tusbiha wa tumsiya wa ma zalamta ahadan minal ibadi fa anta sa'id.
Ba in lam tazlim nafsak fi ma bainaka wa bainallah faqad takammalat laka sa'adah. Fa aghliq aynaik wa sudda uzunaik wa iyyaka wa zulmal ibad. Jika engkau boleh hidup di waktu pagi dan petang tanpa engkau menzalimi seorang pun. Hari ini kita jaga seorang kita tak sakit hati, seorang kita tak zalim di kalangan hamba Allah SWT, maka engkau adalah orang yang bahagia. Ya. Itu satu. Jadi kawal diri kita, jangan kita menzalimi sesiapa pun. Dia tiga zalim kan. Pertama zalim pada diri sendiri, kedua zalim pada makhluk, ketiga zalim besar dengan Tuhan. Zalim diri sendiri, kita benamkan diri kita dalam kejahilan, kita benamkan diri kita dalam kegelapan maksiat mungkar, ya, itu kita zalim diri sendiri. Kemudian zalim pada orang tu fahamlah, ya, teranyanya orang, fitnah orang macam-macam, ya, ambil hak orang, itu kita faham. Zalim yang sangat luas kepada makhluk. Zalim pada besar dengan Tuhan sendiri, mana dia menyakukan kesyirikan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana Luqmanul Hakim pesan pada anak, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu sekali-kali menyekutu, mensyirikkan Allah Ta'ala, maka itu zalim paling besar. Ya, dia kata Muhammad tu Tuhan, tu zalim paling besar tu. Dia sekutukan Tuhan, tunggal mata-mata ada dua lah. Ya, itu mana zalim paling besar, kekal dalam neraka kalau dia tak bertobat. Wala ayazabillah. Ya, inna syirka la zulmun azim. An-nas bi naba'in azim akhluqu wa arzuqu wa yubadu ghairi. Manusia dalam jenayah paling besar, aku jadikan dia, aku rezekikan dia, tiba-tiba dia sembah yang lain. Mana dia mengiktiraf yang lain sebagai itu Tuhan selain Allah, itu zalim paling besar kali. Habis itu. Jadi jangan kerjakan benda zalim. Zalim ni kegelapan yang besar di akhirat. Maka engkau adalah bahagia kalau kita elakkan daripada kezaliman tadi. Jika ditambah pula engkau tidak menzalimi diri engkau, kita jaga diri kita daripada maksiat, kita kerjakan amal saleh, itu mana kita jaga diri kita. Antara engkau dengan Allah Ta'ala, mana jangan melakukan syirik, yang melakukan masalah maksiat dan mungkar dengan Tuhan, maka sungguhnya telah sempurnalah kebahagiaan engkau, ya. Jadi engkau min ahli sa'adah. Kemudian pejamkanlah kedua matamu, pekakkanlah kedua telingamu, ya. Jangan pejam mata, kita tutup mata belakang. Mana kawal mata jangan melihat benda yang dilarang, ya. Pekakkan telinga, mana jangan dengar benda yang tidak diizin. Dan hati-hati daripada menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka selamatlah kita, ya. Itu dengan pesanan dia. Sebab 7 anggota semua ulaikan lahu mas'ula, semua akan disoal. Apa kita lihat, apa kita dengar, apa kita ucap dan seterusnya. Maka bila selamat itu, insya-Allah selamatlah kita di sana, insya-Allah taala. Kemudian ya haza wallahu a'lam.